Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. So insyaAllah Zul ini nak share something sirah berkenaan dengan pembukaan kota Mekah, ataupun dalam bahasa Arab dia Fathul Mekah. So maybe antara kita ramai yang dah dengar, tapi Zul percaya lah korang just dengar je kan. Atau waktu sejarah form 5 tu just dengar gitu ke, tak dapat input pun kan. Kita tak dapat ibrah ataupun kita tak try implement dalam hidup kita. Jadi sebenarnya sejarah-sejarah yang diceritakan dalam Al-Quran sendiri pun sebenarnya untuk kita ambil pengajaran, untuk kita apply dalam hidup kita. So insyaAllah kita tengok dalam sejarah pembukaan kota Mekah ni, apa yang kita boleh ambil, apa signifikannya pembukaan kota Mekah ni. So jom kita tengok one by one. So insyaAllah yang pertama, macam mana boleh berlakunya pembukaan kota Mekah ni adalah disebabkan kerana di mana pencabulan kaum musyrik Mekah sendiri yang mencabul perjanjian Hudaibiyah. Di mana perjanjian Hudaibiyah konten dia dalam tu, yang tersirat itu adalah untuk di mana tidak ada peperangan yang berlaku selama 10 tahun. 10 tahun tak boleh ada berlaku peperangan. Tapi dalam tahun tersebut, kaum musyrik Mekah dia menolong, dia supply senjata kepada Bani Bakar untuk memerangi Bani Khuza'ah. Walaupun dia tak join, tapi dia supply senjata kan. So kira tak boleh lah, sebab dia bersubahat lah. Sebab dalam perjanjian tu pun tak boleh bersubahat untuk berperang. Makanya daripada situ Rasulullah pun hantar surat kan kepada kaum musyrik Mekah untuk bayar dia, denda, kira macam denda. And then nak kata perjanjian Hudaibiyah ni pun dah boleh batalkan lah, sebab dia orang dah cabul kan. So daripada situ kaum musyrik Mekah pun macam itu je. And then Rasulullah pun dia kumpulkan, baginda kumpulkan 10,000 tentera muslimin untuk berperang lah dengan kaum musyrik Mekah ni. And then daripada situ lah, daripada peperangan, daripada ni kita boleh tengok betapa bijaknya Rasulullah. Di mana Rasulullah dia bukan main taram gitu kan, perang kan. Rasulullah guna strategi juga. Mana strateginya daripada tentera muslimin tu dia serang daripada 4 penjuru. 4 penjuru. So hasil daripada strategi itu sebenarnya menyebabkan boleh mengalahkan kaum musyrik Mekah. And then yang seterusnya Rasulullah guna psikologi. Perangai psikologi di mana bayangkan dalam 10,000 orang tu, Rasulullah suruh semua kaum muslimin tu hidupkan api, buat unggun api. Sebab apa? Nak bagi pressure dekat kaum musyrik Mekah. Mau nampak daripada atas bukit kan, gila ramai, jadi pressure. And then masa tu pula dengan Khalid Al-Walid, siapa lagi, antara yang kuat lah masa tu dah masuk Islam lah. So daripada situ kira pressure juga lah kaum musyrik Mekah, dengan dia punya pembesar-besar dia macam Abu Jahal semua dah mati. So dia orang punya moral pun dah down. So daripada situ and then banyak agak pembesar-besar dia yang masuk Islam kan. Bila jumpa Rasulullah terus masuk Islam. So maka boleh lah daripada situ dapatlah kaum muslimin conquer balik Mekah. Daripada situ Rasulullah pun bila dah dapat conquer Mekah, Rasulullah masa tu Mekah kaum musyrikin, semua kaum musyrikin dia orang yang menguasai. So dia orang taruh bahala dekat Kaabah, dekat sekeliling Kaabah, bahala banyak. So apa yang Rasulullah buat? Rasulullah pecahkan bahala-bahala yang dekat sekeliling Kaabah tu. Lebih kurang 360 bahala. Banyak gila. Tapi sekarang kita sekarang tahu just Mekah dalam keadaan macam tu kan. So keadaan dulu disebabkan kaum musyrikin yang menguasai, maka bahala. So Rasulullah pun pecahkan bahala apa semua. And then adalah ucapan apa semua Rasulullah Rasulullah pun turut memaafkan kaum musyrik Mekah atas apa yang dah berlaku sebelum ni kan. Sebab dia dah langgar perjanjian bukannya perjanjian yang dilanggar tu biasa-biasa kan, mengorbankan banyak nyawa sebab dia dah bunuh banyak. So sebab Rasulullah pun memaafkan semua, then dapatlah kuasai balik Mekah. Di mana sebelum ni kan, kalau kita tahu sebelum ni orang kaum muslimin sebelum ni kalau nak pergi Mekah kan, kejap ke kalau untuk buat haji apa semua dapat sekejap ke. And then dengan kalau orang Islam daripada Madinah pergi ke Mekah kena stay, kalau tak minta kebenaran kena stay sana.
Tapi kalau orang Mekah pergi Madinah, tak minta kebenaran, dia orang kena patah balik. Tapi nampak dia punya tak adil kat situ kan. Tapi Rasulullah mengalah dalam benda macam ni kan. Rasulullah sebenarnya dalam pada itu Rasulullah nampak ada hikmah di mana biarlah kalau kaum muslimin daripada Madinah kena pergi Mekah dan kena stay, tak apalah. Sebab apa? Kat sana dia boleh berdakwah. So Rasulullah nampak hikmah dia, antara hikmah dia. So dia sama juga daripada hidup kita kan. Dalam pada kita terus nak menang je kan, tak nak mengalah. Orang kata kalah sekali tak mana kalah selamanya. Mengalah kan. So dalam hidup kita kena ada toleran lah. Kita kena ada toleransi. Kita kena ada saling tolak ansur sama dengan member kita kan. Contoh member kita kadang macam ni kan, kita follow lah, hari ni kita follow dia, esok dia kena follow kita pula. Kita kena ada saling memahami, saling hari ni hari kau, esok hari aku, bukan macam tu. So apa yang lagi nak ditekankan daripada peristiwa ni juga menunjukkan betapa Rasulullah apa-apa dia buat strategi. Apa-apa pun semua benda kena ada plan, kena ada planning. So dalam hidup kita pun kena ada planning tak. Jangan kita main taram. Jangan kita macam robot, bangun, tidur, makan, sudah habis. Kita kena ada target. Kena ada strategi, hari nak buat apa, planning, nanti nak buat apa, kena ada planning. Sebab apa? Allah pun suruh kita plan kan, untuk keesokan hari dia. Ada yang disebutkan dalam Al-Quran untuk kita memahati kan, pada hari esok apa yang kita nak buat. So jadinya kita tengok daripada peristiwa ni juga kan, banyak yang kita boleh ambil iktibar. And then jangan mungkir janji. Mungkir janji ni antara yang teruk di mana sikap-sikap orang munafik. So setiap janji yang kita lakukan tu kita kena tunaikan. Jangan kita berjanji and then kita dah tak tunaikan, lepas tu tak minta maaf lagi apa semua. Itu semua sikap-sikap orang musyrik kaum musyrik Mekah. So jangan follow jadinya itu saja kot tentang lagi satu muka kota Mekah ni. Dia berlaku dalam bulan Ramadan kan. Sekarang seperti dengan bulan Ramadan ni, sekarang kita ada dalam Ramadan yang ke-28 kan. So peristiwa ni memang berlaku dalam bulan Ramadan. Nampak bayangkan dalam bulan Ramadan Uish, perik kat kita Ramadan pun tidur tak ada nak buat apa pun kan. So tu je lah kot dari segi muka kota Mekah ni. Jadinya kita sebagai orang Islam kan, yang mengetahui, yang belajar sejarah apa semua ni, kita kena ambil iktibar, cuba implement dalam hidup kita. Apa yang Rasulullah buat tu kan, sebenarnya banyak benda yang kita kena kaji, banyak benda yang kita kena tengok balik. Jangan kita jadikan satu perkara tu hanya sia-sia masuk kelas, tak pun dengar ceramah, punyalah banyak, tapi tak pernah implement dalam hidup kita. Di mana Allah ni berfirman dalam surah yang surah keempat ayat 142 kan. Surah keempat ayat 142 di mana Allah menceritakan orang yang solat ni kan. Ni nak share sikit Allah share. Allah kata, Allah mention di mana orang yang solat tak mendirikan solat dengan bermalas-malasan ni adalah orang munafik kan. Hanya sekadar menunjuk. Jadi macam kita ni, kita try ni mungkin tambahan, kita try. Janganlah kita jadi gitu kan. Solat pun malas, lebihnya terpaksa tarawih kan. So dia terselah sebenarnya kena menafikan orang. Nak kita jadi orang munafik kan. So mungkin tu saja untuk kali ni, mungkin last untuk Ramadan So kita kena tengok balik sepanjang Ramadan ni kita berubah ke tak, adakah menjadi lebih baik atau menjadi lebih teruk. So tengok balik, kita kena muhasabah balik diri kita lagi tinggal 2 hari lagi untuk Syawal, untuk habisnya Ramadan. So kita kena tengok balik. Mungkin tu saja kot untuk kali ni. Jadinya harapnya semua dapat manfaat dan kita cubalah perbaiki diri kita. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.